So, hi. Hari ni kita nak terjah Tuan Nizam Malik. Tapi kenapa Madiha kita nak terjah Tuan Nizam Malik? Kita sebenarnya terima banyak sangat soalan. So, soalan tu kita nak Tuan Nizam sendiri yang jawab. So, soalan tu datang daripada siapa? Tak lain tak bukan followers kita Yes. lah. So, let's go. Jom. Okay, so sekarang kita on the way ke bilik Tuan Nizam Malik. Kita nak terjah lah. Kita nak tengok Tuan Nizam tengah buat apa. Okay, so ketuk. Besok Assalamualaikum Tuan Nizam. Alright, so Okay, so boleh masuk. So, hi Tuan Nizam. Hari ni kita nak terjah Tuan. Kita nak terjah Tuan, and then untuk dengan soalan-soalan yang ditanya oleh follower Nizam Malik. So, Alright. okay, Madiha, soalan Duduk pertama. Sini. Cepat. Nak tanya soalan apa? Saya ni dah tengah Okay, sibuk tengok saya saham. lah. Okay. Duduk. Kita kacau sikit. Oh, duduk. Duduk. Okay. Okay, right. So, kita kacau sikit masa Tuan Nizam. Tuan Nizam ni busy selalunya. Hari ni kita kacau sekejap. Okay, first soalan yang biasanya taklah biasa tapi soalan hot juga. Betul ke pasaran saham ni boleh dimanipulasikan? Okay, so student kita yang tanya ke follower je? Follower lah. Follower. So, dimanipulasi maksudnya ada orang boleh manipulate pasaran saham menyebabkan orang boleh mengalami kerugian lah. Okay, alright. So, jawapan saya lah kalau ada orang tanya saya, basically jawapannya yes. Oh, ya. Mungkin yes lah. Okay, because anything can happen lah in the stock market. Okay, so mungkin juga boleh dimanipulasi. Tetapi as kita adalah retail investor ataupun retail trader, itu semua adalah satu benda yang kita tak boleh nak kawal. Okay, jadi kita tak payah nak risaukan sangat orang nak manipulasi ke, orang nak menipu kat luar sana ke. Kita fokus kepada apa yang kita buat dalam saham je. Ilmu lah. Ilmu yang kita belajar. Okay, saya nak tanya, okay, pasaran saham Bursa Malaysia kan apa ni orang manusia yang masuk. Okay, manusia pun macam-macam ragam. Kat luar sana ada tak orang yang menipu kat luar sana? Ada tak pencuri? Ada orang jahat tak? Ada. So samalah dalam Bursa Malaysia, sebab ada manusia, ada orang macam-macam ragam yang menyebabkan nak manipulate pasaran. Tapi kalau kita ada ilmu, kita sentiasa bersedia, kita buat kajian saham kita, maka kita boleh elakkan daripada terjerumus ataupun terperangkap dalam manipulasi ke apa ke. Okay, so sebenarnya kita tak payah risau-risaukan sangat pasal manipulasi ke, jerung ke, apa semua ke. Yang penting kita buat benda yang betul dalam pasaran saham, fokus entry yang betul, fokus exit yang betul, kita buat profit, that's all. Wow, terbaik Tuan. Okay, alright? Okay. So apa lagi soalan? Okay, soalan ni soalan seterusnya memang sangat-sangat hot. Okay, sangat-sangat hot sebabnya kita masuk dalam pasaran saham ni adalah nak profit kan? Okay. So kalau apa kata kalau Saya sambunglah soalan Madiha. Okay, contohnya kita nak jadi trader. Kita nak jadi full time trader. Logik ke kalau kita berhenti kerja untuk jadi full time trader? Okay. So maksudnya ramai orang tanyalah, boleh tak jadi full time trader? Berhenti kerja terus? Berhenti kerja. Okay, right. So soalan ni sebenarnya depends kepada keadaan jugalah, nak berhenti kerja sebab nak jadi full time trader. Okay, sebenarnya saham ni dia memerlukan kemahiran untuk kita lakukan kajian saham, untuk kita buat entry yang betul, kemudian kita nak buat exit yang betul. Jadi sebelum kita sibuk nak berhenti kerja sebab nak trade saham, nak buat full time, lebih baik kita fokus kepada track record kita dulu. Kita boleh buat profit berapa banyak. Kita tahu tak apa yang kita buat dalam saham. Kalau kita tak tahu apa yang kita nak buat, kita tak boleh nak jangkakan berapa profit yang kita boleh buat. Basically, kita tak perlu berhenti kerja terlebih dahulu sebab saham ni kita boleh buat walaupun kita masih bekerja sebenarnya. Jadi fokus kita adalah untuk dapatkan consistency result dulu. Boleh tak kita plan untuk buat profit RM3,000 dalam saham, RM5,000 dalam saham? Kalau kita boleh tahu, okey, buat macam ni dapat RM3,000, buat macam ni dapat RM5,000, buat macam ni dapat RM30,000 dalam saham. Then you decide sama ada you nak berhenti kerja ataupun tidak. Okay, tetapi sebelum you tahu apa yang you buat dalam saham, jangan berhenti kerja untuk masuk ke pasaran saham. So macam tu lah. Sebab saya pun, based on pengalaman saya berada dalam bidang farmasi dulu. Saya 6 tahun kerja sebelum saya berhenti buat apa yang saya nak buat. Okay, jadi kita kena fokus dulu.
buat apa yang kita buat, alright, dan dapatkan result kita dulu, barulah kita fokus kepada saham lah basically. Alright, macam tu, okay? Alright, so saya sambung lah soalan tadi. Memang hot soalan tu. Memang kalau kita nak masuk dalam pelaburan saham ni, memang banyak kan orang nak masuk dalam pelaburan saham, nak profit, nak buat profit. So actually kalau Tuan Nizam boleh jelaskan sebenarnya berapa tempoh tu kita nak dapat profit? Berapa tempoh kita nak pandai dalam saham sebenarnya? Tempoh? Macam Dari newbie, berapa lama tu diorang nak kena belajar proses dia lama ke? Sebenarnya depends juga pada setiap orang, dia punya kefahaman berbeza. Okay, so macam saya contohnya, saya belajar saham yang advance pada bulan Mei 2014. Bulan Jun 2014 saya dah buat 100% profit. So tu track record saya. Tapi ada orang lambat, dia ambil masa setahun, lepas 2 tahun baru dia faham apa yang dia belajar. Okay, so ada yang student saya sebelum ni, dia kata lepas 3 tahun dia buat, baru dia faham apa yang dia belajar. Jadi kalau nak katakan berapa lama, sebenarnya subjektif lah setiap orang lah. Tapi bagi saya, kalau setiap orang tu dia belajar saham dengan minat yang mendalam, okay, lepas tu dia berikan komitmen, dia fokus, okay, dan dia buat yang sebaik boleh, dan dia scale up modal ikut kapasiti dia, maka dia boleh capai result dia dengan cepat. So cepat ni bergantung pada orang tu. Kalau dia berikan komitmen, dia ambil tindakan, dia akan dapat result yang cepat. Zaman sekarang ni pun sebenarnya result kadang-kadang dia boleh jadi sangat cepat sebenarnya. Seminggu kadang-kadang dah buat profit ribuan ringgit. Ada je student kita yang belajar, lepas seminggu dah buat profit dah. Okay, tapi ada juga yang lambat lah. Jadi kita jangan compare dengan orang lain, kita fokus kepada diri kita lah. Berapa cepat kita boleh dapatkan result kita. Okay? So Alright. dia bergantung pada diri lah. Bergantung pada diri. Okay, tapi jangan lambat-lambat lah. So kalau kita lambat-lambat ambil tindakan, memang lambat lah jawapannya. So macam tu. Okay? So ada lagi? Ada soalan-soalan panas sikit lah. Panas sikit lah. Okay. Soalan biasa-biasa ni bosan. Memang panas ni tuan. Tuan pun panas nak jawab ni. Okay, alright. Sebabnya kita ni kalau belajar dengan Tuan Nizam dengan tim Samasri, memang kita punya konsep adalah long term investment kan, macam tu. Okay. Lebih kurang kan. Okay. So ramai di luar sana nak adakan konsep intraday. Tapi Tuan Nizam, saya percaya Tuan Nizam tak amalkan konsep intraday tu. Kenapa konsep intraday tu tak bagus? So macam tu. Okay, right. So sebenarnya dalam saham ni, dia bukan istilah long term, short term, medium term. Bukan kita ajar student kita buat long term investment, bukan. Tapi saya just nak beritahu anda semua yang menonton juga, dalam saham ni masa adalah suatu benda yang kita tak boleh nak kawal. Bila saham naik, kita tak tahu. Nobody knows. Saya tak tahu. Okay, tak ada siapa-siapa pun tahu. Okay, bila saham akan naik. Okay, jadi kita tak payah nak paksa sesuatu saham tu naik. Okay, apatah lagi nak suruh saham tu naik dalam masa hari yang sama kita beli. Dan itulah yang sebenarnya masalah ramai orang. Dia nak suruh saham tu naik dalam hari yang dia beli. Benda tu tak boleh kita kawal. So, apa yang kita ajar ataupun kita train dalam Saham Masri punya program adalah buat right entry dan right exit. Kalau kita punya entry betul, then kita boleh buat profit. Cuma masa ni kita tak tahu. Okay, kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 3 bulan. Saham ni bukan prediction. Kita bukan predict. Kita just fokus cuba buat entry yang betul, entry yang baik. Mengikut signal yang kita belajar lah melalui technical analysis. Okay, dan signal-signal yang kita belajar dekat chart lah basically. Okay, jadi kalau dia cepat, alhamdulillah naik, cepat naik, alhamdulillah profit. Okay, kalau dia lambat, kita kena tunggulah. Tapi masalah ramai orang kat luar sana, dia suka nak intraday, nak cepat, nak kaya cepat. So that's the problem. Okay, jadi kita cuba sampaikan message tentang saham ni. Dia berbeza dengan skim cepat kaya kat luar sana yang cepat-cepat apa semualah. Boleh cepat, tetapi kita tak boleh nak janjikan masanya apa. Okay, kalau kita beli sesuatu saham yang cepat, alhamdulillah. So macam itulah. Tapi bagi saya, kalau orang kata berapa lama adalah lama, okay, bagi saya kalau kita buat entry yang betul, kita trade dengan betul, basically dalam masa 3 bulan sepatutnya ada result. Sikit pun mesti ada result. Macam program intensif foreign lah kan? Yes. Bulan coaching, dah boleh buat profit lah. Betul. So ramai je dalam sebulan yang pertama, 2 bulan yang pertama dah ada result. So at least sebenarnya kalau buat entry yang betul, kita tak tunggu lama. Sebab kita beli dekat harga yang memang nak bergerak naik. So sebenarnya bagi saya lah, trade saham,
3 bulan kalau kita bagi masa 3 bulan sepatutnya kita boleh dapat sedikit result dalam saham. Sama ada banyak ataupun sikit depends kepada counter yang kita belilah. So macam tu. Okay? Alright. So bagi-bagi yang suka-suka intraday tu kena betulkan mindset. Okay? Ni kita cakap terus terang. Okay, kalau kita nak cakap boleh buat profit pantas setiap hari apa semua, itu adalah ayat-ayat marketing yang digunakan oleh ramai orang kat luar sana untuk menarik orang belajar saham. Tetapi the real thing adalah kita kena fokus kepada perkara yang betul dalam saham. Okay, dan apa yang kita buat dalam Saham Mastery, kita nak ajar orang untuk trade saham dengan betul, entry yang betul, exit yang betul. Dia buat keputusan dia sendiri, dia tak follow buy call, dia tak ikut orang lain. So that's benda yang kita buat dalam saham, insya-Allah. Kajian saham sendiri. Buat kajian saham sendiri. Dan kita dah terbukti terlalu ramai orang yang join program kita boleh buat trade saham hasil kajian saham dia sendiri. Tak ada follow buy call, kita tak ada tiap hari bagi counter, tak ada. So itu yang kita perjuangkan dalam Saham Mastery. Dan yang best sekali, bila mereka boleh kuasai ilmu yang kita kongsikan ni, dia dah jadi mahir, dia akan jadi satu skill set baru yang dia boleh gunakan repeatably. Maksudnya boleh ulang-ulang sampai bila-bila. Belajar sekali tapi boleh guna sampai bila-bila. Dia jadi satu kemahiran jana wang. Okay, semudah menggunakan smartphone dan juga laptop. Itu je. Di mana sahaja kita berada, asalkan kita connected to internet, okay, kita boleh buat duit dari pasaran saham dekat Bursa Malaysia. Sah di sisi undang-undang, okay, tak perlu bayar cukai buat masa ni. Alright, kemudian sah lah basically. Dan tak ada apa-apa isu yang kita takutkan untuk terlibat dalam saham kat Bursa Malaysia. Semua orang boleh terlibat dalam saham dekat Bursa Malaysia. Okay? Alright, okay tak? Alright. Okay. Saya ada soalan. Last soalan. Okay, alright. Sebab masa pun sangat mencemburui. Okay, alright. Last soalan saya, ramai yang skeptikal dengan saham. So dalam saham ni sebenarnya menguntungkan ataupun merugikan? Umur rasa macam mana? Saya rasa dalam saham boleh rugi juga, boleh untung juga. Tapi Tuan Nizam lah yang kena jawab. Okay, alright. So sebenarnya untung ke buat saham ni? Jawapan dia adalah dalam saham yes, memang boleh untung, boleh rugi. Okay, tetapi kalau kita fokus buat dengan betul, kita boleh tingkatkan keuntungan dan kurangkan kerugian. Jadi kalau kita boleh fokus buat profit, contohlah satu trade kita boleh buat profit RM30,000, RM50,000. Tetapi kalau kita rugi mungkin RM1,000. So kita dah buat duit dekat situ. So sebenarnya fokus macam mana kita nak generate more income dan loss tu kurangkan dari segi dia punya amount. Okay, amount profit tu besar, loss tu kecil. Itulah benda yang kita nak buat dalam saham. It's not easy, tetapi kalau kita buat dengan minat, kita buat dengan bersungguh-sungguh, konsisten, kita akan dapat capai result tu. Dan ramai je orang masuk ke pasaran saham mengalami kerugian. Tak dinafikan. Okay, sebab tak buat dengan cara yang betul. Beli dekat puncak-puncak atas, lepas tu harga saham jatuh, dia pergi jual. So, that's rugilah. Jadi bukan bermaksud semua orang masuk ke pasaran saham akan mengalami rugi, dan juga bukan semua yang akan menjana keuntungan. Tetapi kalau kita buat dengan betul, insya-Allah kita berada dalam position probability kita lebih tinggi untuk buat duit dalam pasaran saham. Okay, dan insya-Allah lah, kita sebenarnya sekarang susah nak cakap, tapi kita punya dreams, kita nak tengok orang yang belajar saham dengan kita ni boleh jadikan satu pelaburan saham ni sebagai satu pendapatan utama dia. Dia trade saham, dia boleh gunakan duit tu untuk perbelanjaan dia, bayar kos-kos dia, bil-bil dia. Okay, boleh sara kehidupan dia dengan family dia. So itu benda yang sebenarnya saya buat sejak tahun 2014, dan kita nak tengok lebih ramai orang boleh buat macam tu. Dan sekarang kita memang dah melihat ramai student kita achieve benda tu. Jadi perlukan knowledge untuk belajar benda ni. Alright, perlukan bimbingan. Okay, dan insya-Allah kita sedia platform untuk orang belajar saham dan dapatkan bimbingan tersebut. Terbaik. Okay, alright. Okay, alright. So terima kasih semua yang menonton. Alright, hopefully soal jawab ni dapat membantulah semua dapat sikit penerangan daripada saya. Okay, dan bolehlah decide sama ada nak belajar saham bersama dengan Saham Mastery ataupun tidak. It's okay. Alright, tetapi insya-Allah kita akan berikan yang terbaik. 2021 adalah tahun di mana tahun untuk pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. So jom kembali kepada Madiha dan juga Umu. Okay, bye-bye. Alright. Okay, so kita dah done terjah Tuan Nizam Malik. So macam mana Madiha? Alright, so kita cakap kat luar lah. Okay, jom kita kita jangan keluar. kacau Tuan Nizam lagi. Okay. So
sedikit sebanyak Tuan Nizam dah explain sama ada boleh menguntungkan ke, pelaburan saham ni boleh manipulasikan ke tidak. So harapnya dengan penjelasan Tuan Nizam Malik dapat memberi inspirasi kepada anda semua. Betul tak Malia? Betul. So semua soalan yang kita ajukan, semua soalan yang jawapan yang terjawab, semua tu macam soalan hot. Yes. Soalan yang macam sering followers tertanya, newbie tertanya. Jadinya anda kalau ada soalan-soalan tersebut dah terjawab dah pun oleh Tuan Nizam Malik sendiri. Okay, so tu saja, sehingga kita jumpa lagi di sesi akan terjah. datang. Sesi terjah akan datang. Okay, bye.